Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. Bersyukur kita kehadrat ilahi dengan limpah dan rahmat kasih sayangnya. Dapat kita bersua kembali dalam kelas PDPR yang seterusnya bersama dengan Ustazah Rafqah binti Bahazan. Okey, murid-murid tahun 5. Kamu dah bersedia dengan buku teks masing-masing? Jika ada yang belum bersedia, boleh pergi ambil sekarang. Pause dulu video ni, kemudian nanti sambung. Penting ya kena ada buku teks bersama-sama kamu. Sebab apa semua isi, semua perkara yang Ustazah nak kupaskan hari ini ada dalam buku teks kamu. Bagi murid-murid yang dah bersedia, yang dah ada buku teks dengan kamu, Alhamdulillah, tahniah Ustazah ucapkan pada kamu kerana kamu bersedia awal. Jadi yang ada buku teks boleh mula buka buku teks muka surat 142. Hari ini kita akan belajar insya-Allah daripada muka surat 142 hingga 147 insya-Allah. Tajuk apa yang kita nak belajar pada hari ini? InsyaAllah hari ini kita akan belajar tentang tajuk itqan menambah berkat. Itqan menambah berkat. Apakah itu itqan? Bagaimana itqan itu boleh menambah berkat? Bagaimana kesan jika kita turut mencontohi sifat itqan? InsyaAllah kita akan belajar pada hari ini. Jadi, apakah perkara-perkara yang Ustazah akan tekankan pada hari ini? Yang pertama, kita nak tahu apakah itu maksud itqan. Apakah itu itqan? Yang kedua, kita nak tahu macam mana kisah Nabi yang memiliki sifat itqan ini. Yang ketiga, bagaimana cara Nabi mengaplikasikan sifat itqan dalam hidup dia dan apakah yang akan jadi pada kita sekiranya kita mencontohi sifat itqan Nabi itu sendiri. InsyaAllah. Okey, jadi untuk tajuk pertama, kita akan belajar tentang pengertian itqan. Apakah itu itqan? Itqan ialah tekun dalam beramal. Tekun dalam beramal. Tekun dalam beramal atau melaksanakan sesuatu pekerjaan secara sempurna. Buat sesuatu secara sempurna dan disertai dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Jika tiga aspek ini kita ada tekun. Bila kita, yang pertama tekun dalam beramal, tekun dalam buat sesuatu. Yang kedua, kita buat sesuatu, kita target mesti sempurna. Kita target apa sahaja yang kita buat itu mesti sempurna. Yang ketiga, kita buat dengan bersungguh-sungguh. Tiga perkara. Bila tiga perkara ini ada, barulah mencapai tahap itqan. Barulah kita boleh dikatakan mencontohi itqan Nabi. Okey, itqan. Tekun, buat sesuatu secara sempurna dan mestilah bersungguh-sungguh. Jadi, seterusnya kita nak tengok kisah itqan dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah Nabi Muhammad menunjukkan sifat itqan dalam pekerjaan yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-harian dia. Sehari-harian baginda, minta maaf ya, kalau kita nak sebut pada Nabi Muhammad, kita tak kata dia, kita sebut baginda. Okey, yang pertama daripada segi pekerjaan. Nabi Muhammad dalam hidup dia, kita dapati kalau kita dah belajar sejarah kan, Nabi Muhammad dia ada 3 pekerjaan. Yang pertama mengembala kambing, yang kedua berniaga, yang ketiga pemimpin. Ini pekerjaan yang umumlah. Ada lagi lah pekerjaan tanggungjawab yang lain. Tapi Ustazah nak sebut 3 ini dulu. Mengembala kambing. Bila Nabi Muhammad mengembala kambing? Nabi Muhammad mengembala kambing ketika Nabi Muhammad masih kecil. Iaitu bermula pada usia 8 tahun. Ketika Nabi Muhammad berada di bawah jagaan bapa saudaranya Abu Talib. Sebagaimana yang kita sedia maklum, Abu Talib memiliki anak yang ramai. Dan Abu Talib bukanlah keluarga yang kaya raya. Dia daripada keturunan yang kaya ya. Nabi Muhammad adalah keturunan bangsawan. Jadi bapa-bapa saudara dia semua adalah daripada keturunan bangsawan. Tetapi kesempitan hidup yang dihadapi oleh Abu Talib bukanlah kerana
Dia tidak mewarisi apa-apa daripada keturunannya. Tetapi disebabkan pemurahnya dia. Abu Talib ni betapa dia seorang yang sangat pemurah, sangat suka menolong orang, sehinggakan dia sanggup hidup dalam kesederhanaan dan dia tidak meletakkan kemewahan hidup itu sebagai matlamat hidup. Cantiknya akhlak Abu Talib, dan akhlak inilah yang dicontohi juga oleh Nabi Muhammad SAW. Okey, jadi apabila Abu Talib ini keluarga yang sederhana, yang susah. Jadi sebagai Nabi Muhammad ni daripada kecil lagi dia dah bijak untuk berfikir. Bijak rasa bertanggungjawab. Jadi sejak umur Nabi Muhammad 8 tahun, Nabi Muhammad dah mula membantu bapa saudaranya mengembala kambing. Mengembala kambing di tanah Arab bukanlah semudah kita mengembala kambing di Malaysia. Di Malaysia, rumput berada di mana-mana. Berbeza dengan tanah Arab. Tanah Arab kawasan yang kering kontang. Nak mencari rumput tu dah satu hal. Jadi macam mana Nabi Muhammad ketika berusia 8 tahun, dia dah ambil tanggungjawab. Bawa kambing pergi cari makan dekat padang pasir. Cari kawasan mana yang ada rumput. Tunggu kambing makan. Bila kambing dah habis makan, kumpulkan balik kambing-kambing tu, bawa balik ke rumah balik. Itu yang Nabi Muhammad buat daripada dia kecil. Cuba kita insafi diri kita. Adakah kita sanggup buat apa yang Nabi Muhammad buat? Kita sekarang ni, mak minta tolong sikit basuh pinggan, tolong kemas pinggan, tolong sapu sampah, pun dah merungut kan. Jadi ingat, lepas ni jangan lagi dah. Kamu dah berusia 11 tahun. Nabi Muhammad buat kerja yang susah ini daripada usia 8 tahun tanpa rungutan, bahkan penuh kesungguhan. Apa hasilnya? Kambing-kambing yang dijaga oleh Nabi Muhammad membiak dengan subur, bertambah dan gemuk-gemuk. Hasilnya ada. Orang yang bersungguh-sungguh ni Allah bagi kejayaan pada dia. Okey, pekerjaan kedua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah berniaga. Kalau kita ikuti sejarah hidup Nabi Muhammad, Abu Talib dia nak bawa Nabi Muhammad berniaga. Kalau ikut riwayat, ada yang kata daripada usia 10 tahun dan ada yang riwayat yang mengatakan daripada usia 12 tahun. Tetapi ketika Nabi Muhammad dibawa untuk ikut, masa dia kecil, Nabi Muhammad dah dibawa pergi ke ikut bapa saudaranya untuk berniaga ke Syam kan. Tapi dalam perjalanan dia telah disekat. Macam ketika mereka berehat di bawah sepohon pokok. Jadi mereka didatangi oleh seorang pendeta yang bernama Buhairah. Masa ni Nabi Muhammad yang kali pertama Nabi Muhammad nak ikut bapa saudaranya pergi berniaga. Jadi Buhairah ni datang, jumpa rombongan perniagaan Abu Talib dan Nabi Muhammad ni. Dia tanya, siapakah gerangan anak ini? Abu Talib kata, ini anak saya. Jadi Buhairah kata, bukan. Daripada ciri-ciri yang ada pada dia, dia bukan anak kamu. Terkejut Abu Talib. Masya Allah. Dia ni siapa? Tiba-tiba tahu yang Nabi Muhammad bukan anak dia. Lepas tu Abu Talib pun cakap, ya, dia bukan anak saya. Dia anak saudara saya. Lepas tu Buhairah kata, ya, saya tahu. Dia kata, dan Buhairah menasihati pada Abu Talib, bawa Nabi Muhammad ni balik semula ke Mekah. Jangan bawa dia pergi ke Madinah. Sebab apa? Sekiranya Yahudi di Madinah tahu Nabi Muhammad itu ada, dah lahir, mereka akan membunuh Nabi Muhammad. Itu daripada dulu lagi. Sebab apa? Yahudi ni memang dia tahu tentang kelahiran Nabi akhir zaman. Cumanya dia rasa Nabi akhir zaman itu akan lahir daripada keturunan dia. Dia tak tahu bahawasanya Nabi akhir zaman itu lahir daripada keturunan yang lain. Jadi perangai Yahudi, apabila sesuatu itu tidak bertepatan dengan kehendak dia, dia akan buat apa saja termasuk membunuh. Jadi Buhairah kata dia akan diancam bahaya jika dibawa pergi terus rombongan itulah. Jadi masa untuk perjalanan pertama Nabi Muhammad untuk pergi belajar berniaga itu, dia patah balik. Jadi bila Nabi Muhammad besar sikit, dah remaja, barulah Nabi Muhammad betul-betul belajar berniaga. Sebab dah besar, dah boleh jaga diri kan. Jadi Nabi Muhammad berniaga sampailah satu hari Nabi Muhammad berjumpa dengan seorang usahawan yang berjaya, iaitu Khadijah. Semua orang tahu kan Khadijah itu siapa? Khadijah itu adalah isteri Nabi Muhammad kan. Jadi bagaimana awal permulaan pertemuan antara Nabi Muhammad dengan Khadijah adalah melalui perniagaan. Khadijah adalah bos pada mulanya.
apabila dia mendengar kisah seorang pemuda yang sangat jujur, yang sangat amanah dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan, maka dia menawarkan Nabi Muhammad untuk membawa barang dagangan dia pergi berniaga ke luar Mekah. Jadi Nabi Muhammad menerima tawaran itu. Jadi apabila Nabi Muhammad membawa barangan dagangan Khadijah, sesuatu yang menakjubkan terjadi apabila barangan dagangan itu laris bahkan berganda-ganda keuntungannya. Khadijah masa itu dah sangat kagum. Setiap kali Nabi Muhammad membawa barang dagangannya, maka pasti untungnya berlipat kali ganda daripada kumpulan-kumpulan lain. Masya Allah, sebab apa? Rupa-rupanya sebab Nabi Muhammad ini mengamalkan nilai-nilai murni dalam pekerjaan dia. Dan dia sangat bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pekerjaan dia. Ini diceritakan oleh pembantu Khadijah yang mana ikut Nabi Muhammad bersama-sama meniaga dia itu, Maisarah. Maisarah cerita pada Khadijah betapa hebatnya Nabi Muhammad menunjukkan akhlak mulia, betapa jujurnya Nabi Muhammad dalam melaksanakan perniagaan itu, betapa bersungguh-sungguhnya Nabi Muhammad. Maisarah menceritakan semua perkara itu kepada Khadijah, sehingga dari situlah Khadijah mula jatuh cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kagumnya pada akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bagaimana Nabi Muhammad menunjukkan itqan Nabi dalam perniagaan sehingga kan membuahkan hasil kejayaan yang tinggi. Okey, itu pada sudut berniaga. Kemudian Nabi Muhammad, bagaimana pula ciri-ciri Nabi Muhammad sebagai seorang pemimpin? Tajuk Ustazah minggu lepas adalah Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Bagi kelas-kelas yang tidak mengikuti tajuk tersebut, kamu boleh buka balik dekat YouTube sekolah. Kamu buka SYS punya YouTube. Ada video Ustazah menceritakan tentang perjalanan hijrah Nabi. Daripada situ insya-Allah kamu boleh faham macam mana perjalanan hijrah Nabi ke Madinah. Dan di Madinah Nabi Muhammad dilantik sebagai seorang pemimpin. Sebagaimana yang Ustazah terangkan pada kelas yang sebelum ini, di Madinah sebenarnya sebuah negara yang sentiasa bergolak. Bergolak kenapa? Bergolak sebab selalu perang. Perang antara siapa? Perang antara penduduk-penduduk Madinah. Sebab apa? Di Madinah, dia terdapat banyak kabilah, banyak suku kaum lah kata. Kita macam di Malaysia, kita banyak kaum juga. Kita ada kaum Melayu, kaum Cina, kaum India, orang asli. Kita ada banyak kan? Dan semua orang, setiap kaum di Malaysia kita dapat bezakan. Melayu muka macam kita lah. Kalau Cina mata sepik putih-putih tu. Kalau India hidung mancung gelap-gelap tu. Jadi kita dapat bezakan. Berbeza dengan Arab. Arab muka sama. Semua muka sama. Semua tinggi. Semua gagah perkasa. Semua kacak. Tapi mereka rupanya dibezakan dengan kabilah iaitu keturunan lah, dikatakan keturunan. Jadi mereka ni sangat asabiah, sangat membangga-banggakan keturunan dia. Sampaikan kalau orang lain, kabilah lain buat salah sikit, dah boleh jadi perang, boleh jadi gaduh. Jadi di Madinah menghadapi masalah begitu. Di Madinah ada 3 kaum yang terbesar, iaitu Aus, Khuzraj dan Yahudi. Mana Yahudi ni pula yang ketika berada di Madinah, dia pecah pada 3 kumpulan pula. Qainuqa, Quraizah dan Bani Nadir. 3 Yahudi ni, 2 jahat, 1 baik sebenarnya. Okey, tak apalah. Kalau cerita pasal Yahudi, panjang pula cerita kan. Jadi mereka ni selalu bergaduh. Bila selalu bergaduh, Nabi Muhammad, dia punya raja pun dah macam, oh, Masya Allah, tak buat apa lagi dah ni, nak buat apa lagi, nak buat apa. Jadi buntu tau raja di masa tu. Jadi bila Nabi Muhammad sampai ke Madinah, Raja Madinah terus lantik Nabi sebagai pemimpin, kita kata macam Perdana Menteri gitu kan. Jadi bijaknya Nabi, bersungguhnya Nabi merangka macam-macam plan untuk menyatu padukan penduduk Madinah, sehingga kan penduduk Madinah yang asalnya suka bergaduh, suka berperang itu dapat hidup aman damai, dapat hidup makmur, dan Madinah menjadi negara yang sangat maju, sehingga kan negara-negara Arab lain yang masa ketika Nabi Muhammad memerintah itu semua segan, semua tunduk, semua macam kagum dengan kehebatan Madinah.
Betapa hebatnya itqan Nabi. Bersungguh-sungguhnya Nabi dalam buat sesuatu sehingga berjaya mewujudkan sebuah negara yang maju dan aman damai. Masya Allah. Kemudian kita tengok pula itqan Nabi dari segi ibadat. Bersungguh-sungguh ni bukan benda yang kita nak kena buat dalam hidup kita yang macam nak capai sesuatu kejayaan je. Rupa-rupanya dalam ibadat itu perlu lebih lagi pada itqan. Okey, sebelum kerasulan, sebagaimana yang kita sedia tahu, Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul ketika berusia 40 tahun. Habis tu Ustazah, sebelum Nabi Muhammad usia 40 tahun itu, penduduk-penduduk Mekah agamanya apa? Sembahnya apa? Kan? Okey. Macam ni cerita dia. Okey. Antara Nabi Muhammad dan Nabi Isa jarak dia hampir 1000 tahun lebih tau. Jauh. Bila Nabi Isa diangkat ke langit, Nabi Isa tak wafat Nabi Isa masih hidup hingga sekarang. Baginda diangkat ke langit. Diangkat ke langit apabila dia cuba disalib kan. Kan ada peristiwa Nabi Isa disalib tu kan. Yang orang Kristian percaya Nabi Isa disalib kerana berkorban demi dosa-dosa manusia ketika itu. Sebenarnya tak. Nabi Isa diangkat ke langit. Yang disalib itu adalah syaitan yang menyerupai Nabi Isa. Ada pendapat yang mengatakan syaitan yang menyerupai Nabi Isa. Ada pendapat lain yang menyatakan manusia lain. Tetapi dia sangat mirip dengan Nabi Isa. Okey, tak kisahlah. Yang penting Nabi Isa belum wafat. Jadi antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad jarak dia 1000 tahun lebih. Jadi antara tempoh itu dah banyak kemungkaran terjadi. Manusia dah mula tak ada pegangan. Manusia dah mula sesat. Manusia dah mula hilang pedoman. Manusia dah mula mencipta macam-macam. Okey. Macam-macam benda untuk disembah. Sebab itulah ketika Nabi Muhammad lahir, ketika Nabi Muhammad membesar, di Kaabah itu penuh dengan berhala. Penuh dengan berhala yang mereka sembah. Jadi berhala mereka ni sebenarnya tetap beriman dengan Allah Tuhan yang satu, tetapi bagi mereka berhala-berhala ni sebagai perantaraan. Kalau macam mereka ada hajat apa-apa, dia akan cakap minta doa dengan berhala tu, sembah berhala tu. Konon-kononnya berhala tu boleh sampaikan hajat permintaan kepada Allah. Itu pegangan majoriti penduduk Mekah ketika itu. Tapi ada juga di kalangan penduduk Mekah yang masih berpegang pada kitab, iaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Kitab Taurat dan kitab Injil. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Ada ahli kitab, yang itu kita namakan ahli kitab, yang berpegang teguh pada ajaran kitab-kitab yang diturunkan pada Rasul sebelumnya dan tidak mengada-adakan Tuhan yang baharu. Jadi Nabi Muhammad masa itu sebelum baginda dilantik menjadi Rasul, baginda adalah seorang yang mengikut ajaran ahli kitab, menyembah Allah. Dan bersungguh-sungguhnya dia tak sukanya dia kepada perbuatan penduduk Mekah yang suka menyembah berhala itu. Inilah yang membawa kepada peristiwa Nabi Muhammad mengasingkan diri di Gua Hira. Inilah yang membawa Nabi Muhammad mengasingkan diri di Gua Hira, sebab dia dah sangat serabut dengan penduduk Mekah yang menyembah Tuhan selain daripada Allah, yang dah mula mensyirikkan Allah. Dia tak suka. Jadi apakah kesungguhan Nabi? Kesungguhan Nabi lari daripada kesesatan, mengasingkan diri daripada kesesatan yang berlaku di Mekah. Tak terlibat langsung dengan ritual penyembahan berhala yang penduduk Mekah lakukan ketika itu. Jadi itu sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul. Selepas kerasulan Nabi, selepas Nabi dilantik menjadi Rasul, bagaimanakah keadaan ibadat Nabi? Masya Allah, berkali-kali ganda hebatnya, berkali-kali ganda bersungguhnya Nabi dalam melaksanakan ibadat. Sebagai contoh, Ustazah ambil contoh Aisyah siapa? Aisyah isteri Nabi yang kedua. Selepas kewafatan Khadijah, Nabi Muhammad berkahwin dengan Aisyah anak
Saidina Abu Bakar. Okey, Aisyah menceritakan bahawasanya apabila Nabi bersolat malam atau kita kata tahajud lah kan, berqiyamul lail, Aisyah sangat risau. Kadang-kadang bila Nabi Muhammad tu sujudnya terlalu lama sampai Aisyah akan sentuh kaki Nabi. Sebab apa? Sebab Aisyah takut Nabi Muhammad ni wafat dalam sujudnya. Punya lama. Lama sangat sampai Aisyah ni risau. Nabi ni hidup ke tidak? Nak cerita lamanya. Bagaimanakah cara Nabi Muhammad salat? Nabi Muhammad salat sampai bengkak kaki baginda. Bengkak kaki baginda. Betapa bersungguh-sungguhnya Nabi ketika menunaikan salat. Sampai bengkak kaki baginda. Kita baru ada luka sikit. Luka sikit je pun dah, Allah, nak solat cepat dah. Tak nak baca panjang-panjang dalam solat. Solat pun ala kadar. Baru luka sikit. Nabi Muhammad, ya Allah, solat itu menyebabkan kaki dia bengkak. Betapa banyaknya solat baginda. Sampai Aisyah tanya pada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kamu kekasih Allah. Kamu telah dipilih Allah menjadi Rasul. Kamu telah dijamin syurga oleh Allah. Kenapa sampai macam ni sekali kamu melaksanakan ibadat? Jadi Rasulullah jawab apa? Ya, inilah cara untuk aku menzahirkan, menunjukkan kesyukuranku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah dah pilih Nabi Muhammad menjadi semulia-mulia manusia, seistimewa-istimewa manusia sekali. Jadi Nabi Muhammad dia nak zahirkan, nak tunjukkan betapa dia bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Jadi kita ni perlu tak menzahirkan rasa syukur kita kepada Allah? Perlu. Cuma daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik, cuba kamu senaraikan nikmat apa yang Allah dah beri pada kita hari-hari. Kita bangun tidur, sedar-sedar. Yang pertama, Alhamdulillah aku hidup lagi. Apa pentingnya hidup? Pentingnya hidup adalah maksud bila Allah beri hidup pada kita, maksudnya Allah beri peluang untuk kita bertaubat. Hidup kita banyak lakukan dosa, kita banyak lakukan kesilapan. Jadi bila Allah masih beri hidup kepada kita, jadi Allah masih buka pintu taubat pada kita. Syukur, Alhamdulillah. Bangun, cuba kamu pegang mata kamu. Ada mata kamu? Ada. Kamu kena faham, setiap anggota yang kita ada semua adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hari kita bangun dengan pinjaman-pinjaman ini masih ada pada kita. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Mata aku masih boleh berfungsi, hidung aku masih boleh berfungsi, mulut aku masih boleh berfungsi. Setiap anggota tubuh badanku masih boleh berfungsi. Alhamdulillah. Bangun, tengok. Mak ayah ada. Syukur, Alhamdulillah, mak ayah masih ada. Di Palestin baru-baru ni, macam mana keadaan dia? Sedar-sedar mak ayah dah meninggal. Kena bom. Kita tak, Allah tak uji macam tu. Jadi tak perlukah kita bersyukur? Tak perlukah kita bersungguh-sungguh melahirkan rasa syukur kita kepada Allah? Setiap hari cukup makan tak kita? Syukur, Alhamdulillah. Allah beri kita dengan nikmat yang sangat banyak berbanding dengan hamba-hamba Allah lain yang diuji di luar sana. Ada hamba-hamba Allah yang tak cukup makan, tak cukup pakai. Rumah pun tak ada, merempat sana sini. Kutip sampah dari tong sampah nak makan apa semua. Di Somalia, kutip daun-daun, makan rumput-rumput tu punya tak ada makanan. Allah uji mereka dengan kesengsaraan. Tetapi kita, adakah Allah uji dengan sebegitu? Tak kan? Jadi, zahirkan rasa syukur. Bagaimana cara kita nak menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah? Bersungguh-sungguhlah kita dalam beribadat. Setiap kali kita solat, solatlah sungguh-sungguh. Di samping solat, banyakkan baca Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat. Sekiranya kita sedar betapa pentingnya, betapa besarnya pahala membaca Al-Quran, Allahu Akbar, kita tak akan baca benda lain selain pada Al-Quran. Kita takkan isi masa kita dengan perkara lain, melainkan kita akan penuhi masa kita dengan Al-Quran sahaja. Tapi masalahnya kita tak sedar, kita tak tahu betapa hebatnya mukjizat yang Allah berikan pada Al-Quran. Sebab itu majoriti di kalangan orang Islam kini lalai. Lalai dengan kesenangan hidup, lalai dengan nikmat yang Allah berikan. Na'udzubillah min zalik.
Sementara masih ada, kita kena sedar, kita kena waspada, kembali balik kepada fitrah asal kita. Kita adalah hamba, hidup kita adalah untuk beribadat kepada Tuhan kita. Okey, seterusnya kita tengok daripada segi dakwah Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad itqan, menunjukkan kesungguhan baginda dalam menyampaikan dakwah. Sebagaimana yang kamu dah belajar daripada tahun 3. Tahun 3, dakwah Nabi Muhammad ada 2 peringkat. Daripada yang fasa pertama iaitu dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi. Dan fasa kedua, dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan. Ketika dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi tak ada masalah sangat. Sebab apa? Sebab masa tu orang kafir Quraisy belum tahu Nabi Muhammad itu telah dilantik menjadi Rasul. 3 tahun pertama dakwah Nabi Muhammad, Alhamdulillah, berjalan lancar walaupun secara sembunyi. Tetapi apabila masuk tahun keempat, apabila Allah mengarahkan Nabi Muhammad menjalankan dakwah secara terang-terangan, di sinilah fasa cabaran yang ketil Nabi Muhammad lalui. Ketika itu Nabi Muhammad dan orang Islam dihina, Nabi Muhammad diseksa, Nabi Muhammad dituduh gila, Nabi Muhammad dituduh ahli sihir. Nabi Muhammad dibaling batu. Ketika Nabi Muhammad salat, Abu Lahab ambil najis letak atas belakang Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Isteri Abu Lahab, apa isteri Abu Lahab buat? Dia taburkan duri, dia taburkan benda-benda yang tajam di jalan yang Nabi Muhammad nak lalui. Akibatnya Nabi Muhammad cedera. Nabi Muhammad macam kita. Dia memang Nabi, dia memang insan terpilih oleh Allah. Tapi dia tak kebal, dia macam kita. Nabi Muhammad boleh cedera, Nabi Muhammad boleh sakit. Bahkan dalam sejarah, Nabi Muhammad pernah disihir. Okey? Tetapi adakah Nabi Muhammad berputus asa? Tidak sama sekali. Apa sahaja yang orang kafir Quraisy buat pada Nabi Muhammad hadapi dengan sabar. Nabi Muhammad hadapi dengan tenang. Nabi Muhammad meneruskan misi-misi dakwahnya dengan bersungguh-sungguh hingga Islam berjaya disebarkan. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini betul? Betapa Nabi Muhammad menunjukkan kepada kita contoh betapa pentingnya sifat itqan ini kita tanam dalam diri kita. Okey, iktibar daripada sifat itqan Nabi. Apakah pengajaran yang kita dapat ambil daripada sifat itqan Nabi? Yang pertama, kalau nak buat sesuatu benda, kita kena ikhlas. Ikhlas dalam ibadat. Buat sesuatu perkara tu biarlah ikhlas. Ikhlas ni maksudnya apa? Sucikan hati kita. Sucikan hati kita. Sebab apa kita kena sucikan hati kita? Sebab kita nak masukkan bahawasanya setiap apa perkara yang kita lakukan itu, kita lakukan kerana Tuhan. Kerana Allah. Bukan kerana pujian, bukan kerana penghargaan, bukan kerana apa-apa kelebihan daripada manusia. Tak. Kita buat ibadat ataupun setiap apa saja pekerjaan kita semuanya kerana Allah. Kita kena niat. Aku buat semua ni kerana Allah. Aku belajar kerana Allah. Tolong mak kerana Allah. Tolong ayah kerana Allah. Belajar hari-hari kerana Allah. Semua yang kita buat kerana Allah. Manusia tak puji tak apa. Manusia tak beri penghargaan tak apa. Sebab aku bukannya buat sesuatu ini kerana manusia. Aku buat semua ni kerana Allah. Perkara kedua, kita kena jauhi perkara yang boleh membatalkan ibadat kita. Okey, Ustazah ambil contoh. Bila kita berpuasa, baru-baru ni kita puasa dalam bulan Ramadan kan. Maksudnya kita melakukan ibadat. Bila kita melakukan ibadat, kita kena sungguh-sungguh menjaga kualiti ibadat kita. Bila kita puasa, kita jangan sesekali buat sesuatu perkara yang boleh membatalkan ibadat kita mahupun yang boleh mengurangkan pahala pada ibadat kita. Sebab apakah perkara yang contoh tadi macam puasa? Apakah perkara yang boleh membatalkan puasa? Yang pertama adalah yang paling senang sekali apa? Makan dan minum dengan sengaja kan? Saja-saja. Lupa padahal dia saja. Maksudnya, dia tak jaga, dia tak bersungguh menjaga kualiti ibadat dia. Bagaimana pula perkara yang boleh mengurangkan pahala dalam ibadat kita? Contohnya ketika berpuasa, kita ditegah daripada
Mengumpat. Cerita pasal orang. Atau mata ni tengok cerita-cerita tak elok. Kita ditegah, kita dilarang sebab perkara-perkara sebegitu bukan sahaja boleh memberi dosa kepada kita, bahkan mengurangkan pahala pada ibadat kita. Macam contoh lain, solat. Solat kan. Apakah perkara-perkara yang boleh membatalkan solat? Kita jaga. Contohnya, apakah perkara yang boleh membatalkan solat? Kentut. Jadi sebelum solat tu kita kena bersedia dah. Pastikan kita berada dalam solat keadaan bersedia. Kalau rasa nak terkencing, pergi kencing dulu. Kalau rasa nak buang air besar, pergi buang air besar dulu. Jadi masa solat tu maksud kita tenang. Bukanlah kita pergi ambil uduk, dalam keadaan kita pergi ambil uduk, tengah-tengah solat baru rasa nak terkencing. Tadi sebelum ambil uduk kenapa tak kencing dulu? Maksudnya kamu tak bersungguh menjaga kualiti. Kamu tak bersungguh untuk menghadapi ibadat kamu. Bila kita nak menghadapi ibadat kita, kita kena bersedia. Kita kena bersungguh. Supaya kualiti ibadat kita itu terjaga. Pahala yang diberikan oleh Allah terhadap sesuatu ibadat yang kita laksanakan itu tidak dikurangkan pahala walau sedikit. Kita kena bersungguh-sungguh menjaga kualiti ibadat kita. Perkara ketiga, banyakkan berzikir. Berzikir ini sebenarnya, kenapa Allah jadikan zikir? Kenapa Allah, Nabi Muhammad pesan pada kita, banyakkan zikir, banyakkan zikir, banyakkan zikir. Apa itu zikir? Zikir ialah ingat pada Allah. Zikir ada sangat banyak. Sama ada istighfar, astaghfirullahalazim. Nak baca istighfar boleh. Nak sebut subhanallah boleh. Alhamdulillah boleh. Allahu akbar boleh. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim pun boleh. Nak berselawat ke atas Nabi boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Zikir ada banyak. Pilihlah mana satu yang kamu rasa kamu senang pada kamu. Tenang pada kamu. Zikir ni Allah beri pilihan. Bukannya Allah kata engkau setiap hari kena baca ni, kena baca ni, kena baca ni, kena baca ni. Tak. Allah bagi pilihan pada kita. Tetapi pilihan yang kita buat itu boleh membawa banyak sangat kebaikan, manfaat pada hidup kita. Sebab apa? Sebab setiap zikir yang Allah ajar pada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad ajar pada kita itu, semuanya ada sebab. Semuanya membawa manfaat. Sebagai contoh, selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi Muhammad kata, siapa yang paling banyak berselawat ke atasku, dia paling cepat masuk syurga. Sebab apa? Sebab dia dikira orang yang paling ingat pada aku. Selawat ni tak susah tau. Kalau macam paling simple, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustazah, kalau nak pendek lagi boleh tak? Boleh. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi, salli ala Muhammad, salli ala Muhammad, salli ala Muhammad, salli ala Muhammad. Salli ala Muhammad. 3 perkataan. Pendek. Tapi sebagai manusia yang belajar, kita orang yang belajar, janganlah pendek sangat. Ambillah yang disarankan. Yang disarankan tu yang mana Ustazah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang disarankan. Tapi ada orang, ada yang terbaiknya apa? Yang terbaiknya banyak lah. Selawat ni banyak jenis kan? Selawat ni banyak jenis. Ada selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah ni yang mana satu Ustazah? Yang kita baca macam masa tahiyat akhir tu. Itu dinamakan selawat Ibrahimiyah. Lepas tu ada selawat Tafrijiyah. Ada selawat Syifa. Masya Allah. Selawat saja pun dah banyak kan? Apa lagi kelebihan? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Masya Allah. Itu pun banyak kelebihan tau. Sebab apa? Setiap subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar itu, Allah tumbuhkan satu pokok untuk kita di dalam syurga. Masya Allah. Wallah, senang je kan? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah Allahu akbar. Dapat satu pokok dalam syurga. Pokok dalam syurga ni bukan macam pokok kat dunia, okey? Pokok kat dunia ni kalau kita kata wow cantik, bermaksud pokok dekat syurga, wow, lebih wow cantiknya. Masya Allah. Satu, sebab apa? Penting ke pokok dekat syurga? Pentinglah. Sebab syurga nanti kita ada taman. Kita ada taman, masing-masing ada taman. Jadi, dekat taman-taman itulah Allah tumbuhkan pokok-pokok untuk kita. Bergantung kepada amalan kita ketika kita hidup. Jadi, banyak-banyak kan berzikir kepada Allah. Kemudian, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah. Zikir yang ringan pada lidah tetapi berat pada timbangan. Allah kata la ilaha illallah merupakan zikir yang ringan pada lidah. Ringan pada lidah ni kenapa? Sebab kita ni nak sebut la ilaha illallah ni tak gerakkan mulut pun boleh. Cuba kamu jangan gerakkan mulut, gerakkan lidah sahaja untuk sebut la ilaha illallah. La ilaha illallah. Boleh kan? Betapa mudahnya
La ilaha illallah. Tetapi yang mudah inilah yang berat pada timbangan. Timbangan apa? Timbangan kita nanti kan dekat pada mahsyar kan Allah nak timbang amalan kita. Sama ada baik banyak ke jahat banyak kan. Kalau yang baik banyak, cepatlah masuk syurga. Kalau yang jahat banyak, masuk neraka dulu. Na'udzubillah min zalik. Jadi, kita kena banyakkan la ilaha illallah. La ilaha illallah sebab apa kita nak beratkan timbangan amalan baik kita insya-Allah. Kemudian, menjaga pandangan mata. Dari mata turun ke hati. Masya Allah. Ini yang susah ni. Sebab itu, kalau kita tengok orang-orang yang belajar, benar-benar belajar agama, dia jarang tunduk tau. Bukanlah tunduk itu maksudnya dia pemalu. Tidak. Tambah kamu ni lelaki. Lelaki, ya Allah. Ustazah ingatkanlah anak-anak murid Ustazah ni. Jaga mata. Sebab mata lah yang menjadi sumber dosa yang paling besar. Kita tengok, kadang-kadang kata, kalau kita tengok TV, TV tu berapa orang? Yang lagi ramai yang tak tutup aurat ke lagi ramai yang tutup aurat? Saya tanya kat dalam TV tu. Mesti lagi banyak yang tak tutup aurat kan? Kamu faham tak? Kamu tahu tak? Setiap kali kamu tengok orang yang tidak menutup aurat itu berdosa. Dosa. Jangan kita rasa alah tak ada apa Ustazah. Jangan kata tak ada apa, dosa anak oi. Dosa itulah yang menjadikan tumpuk-tumpuk hitam dalam hati kita. Apabila tumpuk-tumpuk hitam itu penuh dalam hati kita, di situlah syaitan-syaitan akan duduk di dalam diri kita. Sebab itulah, jangan tengok benda-benda tak elok. Jangan tengok benda-benda tak elok. Kalau nampak orang lalu tak tutup aurat depan kita, astaghfirullahalazim, tunduk. Mata tu jangan melia. Mata jangan melia. Tengok yang perlu sahaja. Ya, sebab mata ini sumber dosa terutamanya bagi lelaki. Hati-hati. Seterusnya, hindari perkara yang sia-sia. Ya Allah. Di Palestin Allah uji dengan peperangan. Tetapi di Malaysia Allah uji dengan kelalaian. Kita banyak buat benda yang sia-sia. Yang mana ada Facebook, buang masa tengok Facebook. Kau tengok apa kat Facebook tu banyak lama-lama? Yang mana ada IG, tengok IG tu. Kau tengok apa kat IG tu lama-lama? Kalau kata tengok ceramah ke apa, alhamdulillah bagus, itu bukan sia-sia. Yang ada yang penyakit yang paling dahsyat sekarang ni adalah game. Game adalah hiburan yang dicipta Yahudi untuk melalaikan orang Islam. Kalau di Palestin mereka berjuang melawan Yahudi, mereka menang. Palestin menang, alhamdulillah. Kerana jihad mereka, bergantungan mereka kepada Allah. Palestin menang walaupun serba kekurangan. Tetapi dekat negara Malaysia kita ni, walaupun kita tidak berjuang nak tembak-tembak Yahudi, kita kalah, Yahudi menang. Sebab apa Yahudi menang? Yahudi telah berjaya melalaikan anak muda kita, buang masa, buat perkara benda sia-sia. Kau mainlah game tu sepanjang-panjang masa kan? Seronoknya lah main game. Betapa banyak masa yang kau dah buang, yang kamu dah buang, sepatutnya masa itu kamu gunakan untuk memantapkan diri kamu dengan ilmu. Sepatutnya kamu gunakan masa itu untuk hafal Quran. Patut kamu guna masa itu untuk berbakti kepada mak ayah kamu. Tetapi kamu sia-siakan masa yang ada dengan buat perkara yang sia-sia itu. Buat apa main game tu? Apa yang game tu boleh tolong kamu? Ustazah, dapat duit Ustazah. Nanti ranking tinggi-tinggi dapat. Ya, dapat duit. Apa duit tu boleh buat untuk kamu? Kalau fikir duit tu, boleh tak duit tu bayar balik harga masa yang kamu dah buang untuk mendapatkan sejumlah duit tu? Dan adakah game itu sekiranya kamu menjadi tabiat, menjadi ketagihan kepada game itu, dia memberi manfaat kepada hidup kamu, pada kesihatan kamu? Ya Allah, semoga Allah rahmati kamu semua, ya Allah. Tak tahu nak cakap apa. Sebab benda ini memang menjadi barah pada masyarakat kita, pada anak muda kita pada hari ini. Game. Pelan-pelan buang ya nak. Buang. Jangan jadi ketagih pada permainan itu. Okey. Seterusnya,
Bagaimana cara kita untuk mencontohi sifat etiqah Nabi Muhammad? Okay, bagaimana cara? Pertama kita kena tekun. Buat apa-apa pun kita kena tekun. Kemudian kita kena ada rasa tanggungjawab. Tanggungjawab untuk menghasilkan sesuatu yang sempurna. Kita perlu ada rasa tanggungjawab. Kemudian kita buat bersungguh-sungguh. Setiap apa sahaja kita nak buat bersungguh-sungguh. Ustazah, saya main game bersungguh-sungguh Ustazah. Sebab saya nak berjaya dapatkan ranking. Dia ada bersungguh-sungguh ni kamu nak beri kamu fikir. Bersungguh-sungguhlah kamu pada sesuatu yang memberi manfaat pada hidup kamu di dunia dan di akhirat. Hidup kita sekejap je. Sekejap je hidup kita. Kita tak tahu kita nak mati bila. Okay, kalau kamu rasa sesuatu itu dapat memberi manfaat pada hidup kamu di dunia dan di akhirat, buat bersungguh-sungguh. Kalau kamu rasa perkara itu tidak memberi apa-apa manfaat pada hidup kamu di dunia dan di akhirat, tinggalkan bersungguh-sungguh. Seterusnya, amanah. Amanah. Apa-apa kita kena buat, kita kena ada rasa amanah. Yang terakhir, kita kena tepati masa. Jangan suka bertangguh. Kita kena rancang apa yang kita nak buat itu dengan betul dan jangan bertangguh. Bertangguh ini adalah satu mainan syaitan. Syaitan nak kita bertangguh, buang masa. Supaya syaitan nak kita habiskan masa kita dalam keadaan yang sia-sia. Okey? Sebelum Ustazah tamatkan pelajaran kita pada hari ini, Ustazah nak tunjuk pada kamu tentang kunut nazilah. Kita adalah umat akhir zaman yang mana Allah pilih kita untuk menghadapi ujian yang besar. Dan ini adalah satu amalan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad menghadapi masalah-masalah yang besar. Masalah kunut nazilah ini dibaca oleh Nabi Muhammad SAW ketika dilanda wabak. Macam kita sekarang kan, COVID kan, makin membuak-buak dia punya masalah kejangkitan dia tu kan. Bacalah kunut nazilah. Yang kedua, Nabi Muhammad baca ketika perang. Sekarang ni, siapa yang perang? Saudara Ihsan ni? Perang apa? Saudara kita di Palestin kan? Sebenarnya yang di Palestin itu yang ditunjukkan pada kita. Sebenarnya ramai lagi saudara-saudara Islam kita sedang diperangi habis-habisan. Cuma berita itu tidak sampai kepada kita. Jadi Ustazah minta kamu cuba berazam untuk hafal kunut nazilah ini. Dan baca setiap kali solat fardu. Nak baca waktu bila? Pada rakaat terakhir. Pada rakaat terakhir, selepas rukuk, masih iktidal, kan? Macam kita solat subuh kan? Kita solat subuh, kita rukuk. Pada rakaat kedua tu kita rukuk, kita iktidal, kita baca doa kunut kan? Lepas baca doa kunut, kita sujud kan? Jadi kunut nazilah samalah. Kalau kita baca untuk waktu subuh, lepas kita baca kunut Allahumma hadini fi man hadait tu, lepas habis doa kunut kita sambung dengan kunut nazilah. Lepas tu baru kita sujud. Kalau kita nak baca waktu zuhur, pada rakaat keempat, kita rukuk, iktidal, angkat tangan baca kunut nazilah. Okey, solat asar sama, maghrib sama, solat isyak pun sama. Waktu rakaat yang terakhir ya. Sebelum sujud, kita cuba baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Kamu cuba untuk hafal, bacalah dengan niat supaya Allah menyelesaikan masalah COVID di Malaysia dan membantu semua muslimin muslimat yang sedang diancam bahaya ketika ini.
Okey, itu sahaja daripada Ustazah pada hari ini. Semoga semua ilmu yang kita perolehi pada hari ini diberkati oleh Allah insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.